Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kami daripada kumpulan 14 ingin membentangkan bab 10 biologi tingkatan 5 iaitu kelestarian alam sekitar di bawah subtopik ancaman alam sekitar. Kelestarian alam sekitar bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh yang panjang. Ini bagi memastikan keperluan masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Cabaran mengekalkan kelestarian alam sekitar ialah pertambahan populasi penduduk yang menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara alam sekitar. Penggunaan tong kita semula merupakan salah satu strategi melestarikan alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Antara ancaman alam sekitar ialah perubahan iklim dan pemanasan global yang berpunca daripada kesan rumah hijau. Pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi dan sebahagian daripada pancaran tersebut dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk inframerah. Semasa pembebasan tenaga haba, kebanyakan daripadanya akan diserap oleh gas rumah hijau iaitu nitrogen oksida, klorofluorokarbon, metanol dan karbon dioksida yang terdapat dalam atmosfera bumi dan mengelakkannya dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Tenaga haba yang tidak dipantulkan ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Walau bagaimanapun, aktiviti manusia menyebabkan kepekatan gas-gas ini meningkat dan lebih banyak tenaga haba yang terperangkap seterusnya meningkatkan suhu bumi sehingga mencapai suhu yang sangat ekstrim dan tidak sesuai untuk pertumbuhan organisma. Penyahutanan dan kehilangan biodiversiti seperti penebangan hutan secara besar-besaran dan pencemaran yang menyebabkan perubahan global. Punca utama kehilangan biodiversiti ialah memusnahkan habitat yang menyebabkan kepupusan banyak spesies flora dan fauna. Yang pertama, pemburuan hidupan liar secara haram yang mengakibatkan pengurangan populasi spesies haiwan. Seterusnya ialah hutan asid yang menyebabkan pH air menjadi rendah. Telur ikan tidak dapat menetas dan sebahagian ikan dewasa akan mati. Eutrofikasi. Apakah itu eutrofikasi? Eutrofikasi ialah proses sesuatu ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien yang menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut. Kesan eutrofikasi ialah peningkatan pertumbuhan alga, kematian hidupan akuatik dan kemerosotan kualiti air. Penyebabnya ialah penggunaan baja nitrat dan fosfat yang berlebihan dalam pertanian. BOD ataupun keperluan oksigen biokimia iaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti kulat dan bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Kandungan BOD yang tinggi menunjukkan kualiti air yang rendah dan banyak bahan organik serta mikroorganisma pengurai. Kandungan BOD yang rendah pula menunjukkan kualiti air yang baik kerana kandungan oksigen terlarut adalah tinggi dan tidak tercemar. Seterusnya ialah pencemaran, iaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi apabila peningkatan bahan pencemar seperti gas, asap, debu dan habuk di dalam atmosfera sehingga menjejaskan kesihatan dan kehidupan organisma. Pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida serta gas sulfur ke atmosfera. Gas ini akan bergabung dengan uap air dalam atmosfera membentuk asid nitrik dan asid sulfurik, kemudian turun sebagai hujan asid yang pH bawah daripada 5. Kesan pencemaran udara ialah yang pertama, memusnahkan tisu daun dan merepotkan akar tumbuhan. Yang kedua, mengurangkan populasi plankton yang menjadi sumber makanan ikan. Dan yang terakhir, menyebabkan penyakit kulit dan kerosakan tisu manusia. Pencemaran terma ialah kemerosotan kualiti air akibat penyingkiran haba yang berlebihan ke dalam air disebabkan oleh proses yang mengubah suhu air. Air adalah sebagai ejen penyejuk untuk menyejukkan generator dalam kilang industri dan stesen jana kuasa elektrik.
Kesan peningkatan suhu air ialah tidak sesuai untuk habitat hidupan akuatik. Kandungan oksigen terlarut ataupun BOD di dalam air akan berkurang. Ianya juga akan mengganggu proses biokimia hidupan akuatik kerana mereka hidup dalam julat suhu tertentu. Pencemaran bunyi bermaksud bunyi yang mengganggu serta mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia dan haiwan. Antara bentuk pencemaran bunyi ialah bunyi kenderaan, aktiviti pembinaan, besen pertanian dan industri dan bunyi muzik kuat dari majlis kerajaan. Kesan pencemaran bunyi ialah masalah kesihatan yang berkaitan tekanan seperti penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, kemurungan dan sakit kepala. Akhir sekali, ledakan pertumbuhan populasi manusia iaitu peningkatan pesat jumlah penduduk di kawasan tertentu menyebabkan pengurangan sumber alam sekitar. Kawasan hutan ditebang untuk menyediakan pertempatan, pembangunan, pertanian dan kemudahan kepada penduduk yang mengakibatkan organisma terdedah dengan masalah sumber air mentah dan bekalan air bersih. Peningkatan pencemaran dan penyakit dan kepupusan hidupan. Permintaan air dan sumber daripada penduduk tidak dapat diuruskan sepenuhnya dengan sumber alam sekitar yang ada di kawasan tersebut. Sisa kumbahan akan menimbulkan ancaman pencemaran kepada alam sekitar. Bagi mengatasi masalah ini, teknologi rawatan air diperkenalkan tetapi masih menyebabkan peningkatan kos sumber air termasuk air terawat.